Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Zaman dalam Buletin Awani pagi ini, yang mana kami akan memberikan tumpuan terhadap bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng yang dijangka hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini. Dan beliau dijangka menyambung keterangan berhubung siasatan projek terowong dasar laut Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan ini adalah kali kedua Setiausaha Agung DAP itu dipanggil sebagai saksi bagi memberi keterangan mengenai kes itu selepas dipanggil untuk kali pertama pada hari Rabu lepas. Dan beliau dijangka hadir pada pukul 10 pagi bagi menyambung semula keterangan kepada SPRM berhubung perkara tersebut. Dan media tempatan sebelum ini melaporkan bahawa Guan Eng telah memberi keterangan selama 6 jam kepada SPRM semasa dipanggil pada kali pertama. Dan Guan Eng juga diminta memberi kenyataan kepada SPRM sekali lagi hari ini berikutan beliau mendapat cuti sakit selama 2 hari. Dan sebelum ini, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yew dan beberapa esko dan bekas esko Kerajaan Pulau Pinang dilaporkan turut memberi keterangan kepada SPRM berhubung projek mega berkenaan yang membabitkan anggaran kos keseluruhan 6.3 bilion ringgit. Dan sehingga kini, SPRM sudah menahan seorang bekas pegawai Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dan 3 syarikat diserbu kerana dipercayai ada kaitan dengan projek berkenaan. Dan di kes itu telah pun dimulakan siasatan oleh Badan Pencegahan Rasuah itu sejak daripada tahun 2017. Dan untuk mendapatkan perkembangan mengenai Guan Eng yang akan dipanggil ke SPRM tidak lama lagi, dan hari ini bersedia di bangunan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya, iaitu wartawan Astro Awani Wan Samsul Amli. Wan, kalau boleh, apa yang boleh dikongsikan setakat ini? Adakah sudah tibanya bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng? Terima kasih Hafizi di Bukit Kewangan, dan pastinya apa yang menarik, apa yang menjadi tumpuan untuk media tempatan hari ini terutama di Putrajaya adalah bagaimana macam mana Hafiz kata tadi, Lim Guan Eng akan dipanggil untuk kali kedua selepas kali pertama pada Rabu lepas untuk siasatan kes projek pembinaan terowong dasar laut yang bernilai lebih kurang 6.3 bilion ringgit. Dan pastinya media di sini saya sampai lebih kurang pada pukul 8.30 pagi tadi sudah ada beberapa media yang sudah menanti kehadiran Lim Guan Eng. Namun Lim Guan Eng yang dikatakan pada mulanya kami difahamkan Lim Guan Eng akan sampai lebih awal daripada pukul 10, namun sehingga sekarang sudah pukul 10.03 masih belum nampak lagi kelibat Lim Guan Eng di sini. Dan media seperti biasa, kalau boleh kita dapat lihat di belakang saya, sudah menanti kehadiran Lim Guan Eng. Dan kami juga difahamkan selepas Lim Guan Eng sampai sebentar lagi, mungkin bila-bila masa saja daripada sekarang, media akan diminta keluar daripada lobi A ini, SPRM ini, dan diminta berada di luar pagar SPRM sebelum dibenarkan kembali masuk ke dalam bangunan SPRM. Dijangka habis untuk memberikan keterangan lebih kurang pada pukul 3 petang nanti. Dan pastinya bila kita lihat kembali apa yang telah Lim Guan Eng lalui pada hari Rabu lepas, beliau telah menjalani lebih kurang 6 jam soal siasat untuk memberikan keterangan menghubung isu ini, Fisi. Wan Samsul, kalau kita nak mengimbau sedikit perjalanan kes ini, kita nak pergi kepada latar belakang projek terowong dasar laut Kerajaan Negeri Pulau Pinang ini, boleh Wan Samsul ceritakan sedikit? Fizi, benda ni seperti yang telah ketahui, kes ini telah dimulakan pada tahun 2017 lagi, dan bagaimana Kerajaan Pulau Pinang telah meluluskan projek terowong dasar laut ini ataupun PTDL, projek terowong dasar laut, yang dengan kos keseluruhan projek ini telah dianggarkan bernilai 6.3 bilion ringgit. Dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew telah berkata kos itu telah melibatkan projek 3 jalan utama, iaitu di Tanjung Bungah, Teluk Bahang, itu pakej pertama, dan kemudian Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yew, Bandar Datuk Farlim, Air Hitam, itu ialah pakej kedua, dan Jalan Pangkor Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yew untuk pakej ketiga. Dan projek terowong sejauh 7.2 km itu dan menghubungkan perseran Geni di Bagan Ajam di seberang perai itu adalah di bawah pelan induk pengangkutan di Pulau Pinang
PTMB, dan PTMB sendiri adalah projek inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan kos dianggarkan 46 bilion ringgit yang merangkumi terowong dasar laut, menghubungkan bahagian pulau ke pulau besar, ke tanah besar dan lebuh raya, LRT, monorail serta rangkaian laluan bas yang secara menyeluruh di bahagian pulau dan juga di tanah besar. Dan pastinya difahamkan juga dan diketahui juga konsortium Zenith Construction adalah kontraktor utama bagi projek terowong dasar laut itu. Dan sedikit sejarah untuk informasi yang perlu ketahui, pada tahun 2015 kerajaan DAP di Pulau Pinang telah mengumumkan pembinaan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang PIP yang telah merangkumi pembinaan kawasan kemudahan transit aliran ringan LRT 3 lebuh raya berkembar dan projek terowong dasar laut. Dan pelan itu juga turut membabitkan pembinaan 3 pulau buatan di selatan Pulau Pinang yang masing-masing berkeluasan 809 hektar, 526 hektar dan 324 hektar bagi tujuan perindustrian, perumahan serta komersial untuk membiayai kos PIP itu sendiri, Hafizi. Wan Samsul, kalau Wan Samsul boleh berikan sedikit visual fresh daripada Ibu Pejabat SPRM ketika ini, suasana di sana, berapa ramai wartawan dan juga adakah kebarangkalian, sebab saya pernah melaporkan kes-kes terdahulu melibatkan pemimpin-pemimpin negara di sana, ada kalanya mereka dipanggil oleh SPRM masuk di pintu hadapan, tetapi ada kala juga mereka masuk melalui pintu yang lain. Jadi mungkin Wan Samsul boleh gambarkan ketika ini bagaimana suasana di sana? Okey, apa yang boleh kita lihat sekarang, kalau kita boleh pan sedikit kamera, mari kita lihat media sudah berkumpul di bahagian depan lobi A kerana kami hanya dibenarkan untuk berada di kawasan ini sahaja. Dan saya faham Hafizi, apa yang Hafizi katakan, mungkin orang yang dipanggil mungkin akan masuk di pintu belakang, namun kami hanya dibenarkan berada di sini saja. Syukurlah sebenarnya kami berada di sini, kerana kadang-kadang mungkin ada juga media yang hanya dibenarkan untuk berada di bahagian pos pengawal keselamatan, maknanya berada di luar saja, seperti apa yang akan kami lalui selepas ini. Kami difahamkan, saya maklumkan tadi, selepas habis kedatangan Lim Guan Eng, sebentar lagi kami semua akan diminta keluar dan akan berkampung di bahagian hadapan bangunan SPRM ini sendiri. Dan kita lihat sejak pagi tadi lagi juga wartawan-wartawan sudah mula bercerita tentang apakah siasatan, namun apa itu semua adalah spekulasi. Sebenarnya kita menunggu keputusan atau sebenarnya menunggu kenyataan rasmi daripada SPRM sendiri nanti, Hafizi. Wan Samsul ada menyebut mengenai spekulasi, cakap-cakap dan sebagainya, dan saya sudah pasti apabila menunggu kehadiran individu-individu yang dipanggil oleh SPRM sendiri, kita sebagai seorang wartawan juga akan melakukan perbincangan bersama dengan wartawan-wartawan daripada media lain. Mungkin ada sedikit-sedikit cerita-cerita yang dikongsikan oleh wartawan lain kepada Wan Samsul sementara menunggu Setiausaha Agung DAP datang hadir ke pejabat SPRM. Apa cerita-cerita yang dikongsikan? Fizi, antara spekulasi, sebenarnya spekulasi ini kita tak boleh nak cerita sebab dia spekulasi, sebab dia adalah benda yang tidak benar, jangan kongsi, Fizi, dan kita kena ingat benda tu. Dan apabila kita bercerita di sini, apa yang kita bercerita di sini, kita cerita berapa lama kita akan menunggu di sini, sebab sebelum ni kita difahamkan media telah menunggu selama 6 jam pada hari Rabu lepas. Jadi mereka juga untuk menjangkakan pada hari ini apa yang berlaku adalah lebih kurang. Mari kita lihat, anda kata pada jadual asal pada pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, maknanya lebih kurang 5 atau 6 jam juga media akan menunggu di sini. Dan pastinya mereka juga sudah bersedia dengan power bank dan juga pelbagai peralatan-peralatan untuk menunggu, untuk berkampung kalau dikata di media, untuk menunggu Lim Guan Eng keluar semula selepas masuk. Dan kami juga masih menunggu bila-bila masa saja dikatakan Lim Guan Eng akan sampai, sebab adalah pukul 10.10 sekarang ini, namun masih lagi belum kelihatan kelibat Lim Guan Eng di bangunan SPRM ini, Hafizi. Okey, Wan Samsul, dalam masa yang sama juga kita nak melihat sendiri kepada kes siasatan terowong dasar laut Pulau Pinang ini, yang mana kita difahamkan perkara ini bukan sahaja melibatkan
bekas bekas Ketua Menteri Pulau Pinang ini sendiri, tapi juga melibatkan beberapa individu lain. Kalau Wan Samsul boleh perincikan sedikit mengenai individu-individu yang pernah dipanggil oleh SPRM untuk membantu siasatan berhubung kes projek ini. Ya, Fizi, untuk pengetahuan, Lim Guan Eng bukanlah orang pertama yang dipanggil berhubung kes melibatkan 6.2 bilion ini, dan sebelum ini telah kira-kira 7 orang yang sudah dipanggil oleh SPRM untuk memberikan keterangan berhubung kes ini untuk membantu siasatan dalam isu ini. Dan Hafizi, kalau kita lihat kembali, yang pertama sekali adalah mungkin adalah pengerusi Jawatankuasa Perumahan Negeri Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar dan Negeri Jagdeep Singh Dio. Dan yang kedua adalah pengerusi Jawatankuasa Wanita, Pembangunan Keluarga, Keterangkuman Gender dan Agama Selain Agama Islam Negeri Pulau Pinang Chong Eng. Dan nombor 3 adalah Exco Negeri Pulau Pinang, yang dipanggil ialah pengurusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat, Penyayang dan Alam Sekitar Negeri P. Boh Pun, Ahli Dewan Undangan Negeri Adul Seberang-Jaya Dr. Afif Bahardin, dan Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri Chow Kon Yu. Pegawai SPRM dan juga pegawai SPRM juga telah dikatakan telah mengambil keterangan, beberapa kali keterangan di petugas di pejabat Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang Profesor Dr. P. Ramasamy, dan pejabat pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Utility dan juga Terbatar Banjir Negeri Zairil K. Johari, dan juga sebelum ini bekas pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang yang ditahan reman selama 4 hari bermula 1 Julai lepas untuk membantu siasatan berhubung projek itu telah dibebaskan dengan jaminan polis, Hafizi. Okey, Wan Samsul, sebelum kita nak mengakhiri secara langsung dengan Wan Samsul, mungkin sedikit glimpse boleh Wan Samsul nyatakan kepada kita, di belakang sana adakah kelibat Lim Guan Eng telah pun hadir atau bagaimana, masih lagi kita menunggu? Okey, sebenarnya kita masih lagi menunggu. Bagaimanapun media di sini sebenarnya, yang tadi sebenarnya kalau kita dapat lihat, kalau kita dapat pan sedikit kamera di bahagian kanan sini, sebenarnya sudah ramai tadi di situ, tapi sebab mungkin kerana cuaca yang agak panas, semua telah mencari tempat yang agak teduh, dan mereka juga telah memberikan berbagai, kembali kepada spekulasi kenapalah Guan Eng lambat hadir ke hari ini, yang sepatutnya hadir pada pukul 10 namun masih lagi belum hadir. Mungkin ada yang membuat lawak Guan Eng sakit perut pagi ini, lambat sikitlah hadir ke SPRM. Namun itu semua spekulasi dan cakap-cakap kosong media untuk menghabiskan masa sementara menunggu kehadiran Lim Guan Eng di bangunan SPRM, Hafizi. Bagaimana pula dengan pegawai-pegawai SPRM yang akan mengiringi Guan Eng? Adakah mereka juga telah pun bersedia di hadapan Ibu Pejabat SPRM tu, Wan Samsul? Okey, setakat ini masih belum ada lagi pegawai-pegawai SPRM yang bersedia difahamkan untuk mengiringi Lim Guan Eng. Bagaimanapun sudah ada beberapa pegawai SPRM di bahagian komunikasi yang berada di bawah menemani media, namun mereka, setelah kita korek-korek, masih lagi belum ada sebarang keputusan ataupun sebarang informasi yang dapat kita peroleh untuk media, dan mereka juga yang telah memaklumkan kita dibenarkan untuk berada di sini sementara Guan Eng sampai, dan kemudian kita akan diminta keluar daripada bangunan SPRM, dan pegawai media, berbagai bahagian komunikasi media di bahagian SPRM telah memberikan kerjasama yang baik di sini kepada pihak media untuk memberikan media masuk dan merakamkan gambar kehadiran Lim Guan Eng yang dijangka tiba pada bila-bila masa saja daripada sekarang, Hafizi. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Wan Samsul Amli, wartawan Astro Awani yang masih lagi setia menunggu di hadapan bangunan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya bagi memberikan visual fresh daripada sana mengenai perkembangan kes yang melibatkan bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng yang dijangka hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hari ini pada pukul 10 pagi. Namun kami akan bawakan perkembangan selanjutnya di Buletin Awani dan juga astroawani.com seterusnya, yang mana kalau kita lihat siasatan mengenai kes Terawang ini telah pun dikeluarkan kenyataan oleh SPRM sendiri, yang mana siasatannya akan diserahkan kepada pejabat peguam negara dalam masa yang terdekat.
dan ini adalah kenyataan daripada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Azam Baki yang menyatakan bahawa siasatan kini berada pada fasa yang terakhir dan tidak ramai saksi yang akan dipanggil untuk diambil keterangan bagi menyiapkan siasatan kes berkenaan, dan sepatutnya mereka memanggil Lim Guan Eng pada hari Rabu lepas dan pada hari Khamis dan juga Jumaat, tetapi disebabkan oleh Lim Guan Eng dikatakan mengalami masalah kesihatan iaitu tidak sihat, mendapat cuti MC 2 hari, maka perkara tersebut ditunda kepada hari ini, dan kami di Astro ini akan melalui Wan Samsul Ali akan bawakan perkembangannya kepada anda. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat kepada beberapa individu yang juga telah pun dipanggil oleh SPRM untuk dirakamkan percakapan berhubung siasatan projek terowong tersebut. Dan mengenai projek terowong ini sebenarnya terdapat beberapa isu ataupun pertikaian yang berlaku, yang mana yang pertamanya adalah berapa jumlah kos sebenar projek tersebut, kerana satunya kos adalah 6.3 bilion menjadi persoalan kerana nilainya yang begitu besar yang menjadikannya projek terowong dasar laut yang begitu mahal sekali di Malaysia ini. Dan yang keduanya adalah persoalan mengenai peratusan saham yang dipegang ataupun dimonopoli. Itu semua adalah dakwaan-dakwaan daripada pihak-pihak tertentu, berapa banyak syarikat dan juga berapa banyak individu yang terlibat. Dan yang ketiganya adalah mengenai kontrak pembinaan terowong yang dikatakan telah diberikan secara terbuka, tetapi terdapat spekulasi dan juga dakwaan sejauh mana keterbukaan pemberian tender tersebut tanpa melibatkan rundingan ataupun urusan dalaman seseorang ataupun syarikat. Dan yang ketiganya adalah mengenai laporan kebolehlaksanaan bernilai 305 juta ringgit yang dikatakan 98% telah siap, tetapi yang menjadi pertikaiannya adalah mengapa ia mengambil masa yang begitu lama, dan juga kos 305 juta untuk kertas kerja laporan kebolehlaksanaan itu menjadi pertikaian kerana satu adalah lambat, tetapi dalam masa yang sama ia juga memakan nilai yang begitu besar sekali. Dan yang keenamnya adalah permulaan pembinaan projek ini yang telah pun dikatakan tertangguh oleh beberapa kali sejak daripada 2017, dikatakan telah pun ditangguhkan kepada suku kedua tahun 2018, kemudian ditangguhkan lagi kepada tahun 2019, dan dalam masa yang sama juga terdapat desakan ataupun orang kata kritikan daripada aktivis alam sekitar yang menentang projek mega terowong dasar laut ini kerana dikatakan membazir, tidak memberi faedah kepada alam sekitar dan akan merosakkan alam sekitar itu sendiri, yang memberi kesan yang berpanjangan kepada alam sekitar di kawasan sekitar projek tersebut yang akan dilakukan itu nanti. Dan itu adalah antara perkara-perkara yang menjadi pertikaian di dalam kes projek terowong dasar laut melibatkan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Dan apapun, kami melalui wartawan Wan Samsul Ali yang telah pun berada di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya sejak daripada awal pagi tadi akan membawakan secara langsung perkembangan sekiranya Lim Guan Eng hadir ke pejabat SPRM itu nanti. Dan anda akan terus saja bersama kami di saluran 501 Astro Awani dan juga bulletinawani.com dan Twitter Wan Samsul Ali yang mana akan membawakan secara langsung ciapan-ciapan daripada beliau berhubung kes tersebut. Dan saya rasa saya perlu berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Pause. Celia. Play. Together in just one tap. Huawei. Anda masih menonton Buletin Awani bersama saya Hafizah Zaman yang masih lagi kami memberikan tumpuan kepada bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng yang dijangka hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini dan untuk menyambung keterangan berhubung siasatan projek terowong dasar laut Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan ini adalah kali kedua Setiausaha Agung DAP itu dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai kes tersebut setelah dipanggil untuk kali pertama pada hari Rabu lepas. Dan sebelum itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Azam Baki telah pun memberi bayangan siasatan berkaitan kes projek tersebut. Projek terowong dasar laut di Pulau Pinang akan dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat. Dan siasatan projek terowong dasar laut bernilai 6.3 bilion ini dijangka akan dapat diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk tindakan selanjutnya. Dan ketika ini siasatan kes berkenaan telah berada pada fasa yang terakhir dan tidak ramai saksi yang dipanggil untuk diambil keterangan bagi menyiapkan siasatan kes berkenaan. Dan jika kita menyelusuri kembali garis masa siasatan melibatkan kes terowong dasar laut ini pada 30 Jun lepas, SPRM menahan bekas Pegawai Tinggi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang PPIC bagi membantu siasatan berhubung elemen rasuah dalam projek terowong itu. Dan selain itu, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew serta beberapa exco dan juga bekas exco kerajaan negeri turut dipanggil memberi keterangan pada SPRM berhubung projek mega itu. Dan anda juga boleh mengikuti secara langsung di astroawani.com. Dan kita nak melihat juga kepada perkembangan lain yang sedikit sejarah mengenai kes terowong ini. Kalau kita lihat pada laporan yang dinyatakan oleh Bernama pada 3 April 2019 yang mana seorang ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen di Shah Alam atas 3 pertuduhan menipu seorang pengarah urusan membabitkan 19 juta ringgit berhubung siasatan projek terowong dasar laut Pulau Pinang pada 2 tahun lalu, yang mana MG Jana Raja 38 tahun Bangan Berpun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan, dan beliau didakwa memperdayakan pengarah urusan konsortium Zenith Construction Sdn Bhd. Konsortium Zenith Construction ini terlibat secara langsung dengan projek terowong itu, dan beliau dipercayai untuk mempercayai bahawa beliau boleh membantu mangsa menutup siasatan yang dimulakan oleh SPRM terhadap mangsa di bawah Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan juga hasil daripada aktiviti haram 2001. Konsortium Zenith Construction merupakan kontraktor utama bagi projek itu. Dan semuanya itu tertuduh didakwa dengan curangnya mendorong pengarah urusan terbabit menyerahkan kepadanya wang tunai 4 juta dan 15 juta melalui transaksi akaun Maybank milik syarikat Vision Construction Sdn Bhd ke akaun CMB Bank milik syarikat Bumi Muhibah Capital Holdings Sdn Bhd. Dan Nanda Raja didakwa melakukan kesemua kesalahan itu di hotel di Damansara, sebuah bank di Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada Julai dan juga Ogos 2017. Dan dituduh mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana memperuntukkan hukuman yang boleh memperuntukkan hukuman penjara 1 hingga 10 tahun serta sebatan, dan juga boleh dikenakan denda atau jika sabit kesalahan. Dan kalau kita lihat, Mahkamah telah pun membenarkan tertuduh diikat jamin dengan 100 juta ringgit serta seorang penjamin dan menetapkan 6 Mei sebagai tarikh sebutan semula kes. Ini adalah pada kes tahun lepas, dan SPRM sebelum ini pada tahun 2019 telah pun menahan tertuduh pada Februari selepas didakwa menerima wang berjumlah 19 juta daripada syarikat pembinaan projek terbabit selepas dikatakan mampu menyelesaikan siasatan yang dijalankan SPRM. Dan kita tahu sejak daripada tahun 2018 dan juga 2019, kes ini dikatakan sedikit senyap, tetapi sebenarnya SPRM telah pun memberi keterangan bahawa sebenarnya kes ini tidak pernah ditutup ataupun tidak pernah tidak dijalankan siasatan terhadapnya. Kerana apa? Kerana
ia masih lagi berlaku, ia masih lagi siasatan dijalankan dan semalam adalah berita yang paling terkini yang mana kita berada pada SPRM berada pada fasa yang terakhir untuk melengkapkan siasatan sebelum diserahkan kepada pejabat peguam negara. Namun demikian kita perlu ingat semula bahawa pejabat peguam negara akan meneliti dengan teliti-telitinya bahawa sekiranya laporan yang disediakan oleh SPRM itu lengkap, bukti mencukupi untuk disabitkan sebarang kesalahan ataupun pejabat peguam negara tidak melakukan sebarang pendakwaan sekiranya bukti itu tidak mencukupi dan terpaksa memulangkan semula laporan yang dibuat oleh SPM kepada agensi pencegahan rasuah itu untuk dicarikan lagi bukti-bukti yang kukuh, dirakamkan lagi percakapan-percakapan saksi yang boleh membantu untuk siasatan yang dikatakan untuk siasatan terowong tersebut yang dikatakan ada berlaku elemen rasuah di dalamnya. Dan kalau kita nak pergi sedikit kepada seperti visual kecil yang anda saksikan di kaca televisyen anda ini, itu adalah perkarangan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang kami bawakan secara langsung kepada anda. Inilah keadaan di sana yang mana keadaan panas terik dan kita lihat para wartawan, para jurugambar seperti Wan Samsul katakan tadi, wartawan daripada dan juga jurugambar dalam dan juga luar negara telah pun tiba di perkarangan ini sejak daripada awal pagi untuk memastikan bahawa mereka tidak terlepas untuk melaporkan bagaimana keadaan di sana dan adakah bekas Menteri Keuangan dan juga Setiausaha Agung DAP telah pun tiba setelah beliau dikatakan mengalami cuti sakit dan sekiranya betul perkara tersebut, mungkin kita terpaksa menunggu dengan agak yang lebih lama. Dan kalau kita imbas sedikit, pada hari Rabu lepas pun Lee Guak Eng telah pun hadir ke pejabat SPM dan memakan masa 6 jam sebelum beliau dibenarkan untuk keluar. Dan saya rasa kami akan bawakan perkembangan lanjut melalui Wan Samsul Ali dan juga astronews.com dan juga Bulletin Awani seterusnya. Saya nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini.